Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini sampai sekali lagi sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita tentang Salatul Aidain, ya. Sembahyang dua hari raya. Kira dalam slot sembahyang sunnah ni yang last kot, ya. Dan antara sembahyang yang yustahabbu fihi au fihimal jamaah, yang digalakkan pada keduanya berjemaah, ya. Baik, dalam kuliah hari itu kita dah definisikan Al-Aid, dan kita dah bincang tentang sejarah hari raya haji dan hari raya puasa dan haji ni lah, ya. Tarikh Al-Aidain, bila dia bermula. Of course lah ketika baginda berada di Madinah. Dah sudah baca dah tu hadis Anas bin Malik yang diwakilkan Sunan Abi Daud. Tak kala Nabi mendatangi Madinah, mereka pun ada 2 hari yang mereka merayakannya, ya. Yauman yal'abani fihima, ya. Ada 2 hari yang mereka merayakannya. Maka Nabi bertanya, ma hadzal yauman, 2 hari raya, 2 hari ni apa ni? Maka Nabi bertanya, 2 hari ni apa? Maka mereka berkata, yaumani nal'ab fihima fil jahiliyah. 2 raya ni kami bermain-main padanya ketika jahiliyah. Maka Nabi pun kata, innallaha abdalakum bihima khairan minhuma Aidil Fitri wa Aidil Adha. Allah Ta'ala telah menggantikan keduanya ini dengan yang lebih baik daripada keduanya. Itulah Aidil Fitri dan Aidil Adha, ya. Saya dah baca hadis tu. Kemudian hukumlah hukum, di mana majoriti para ulama berpendapat bahawa ia tidak wajib, ya. Sunnah, dan of course itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian sebahagian yang lain berkata ia fardu kifayah. Dalam skop mazhab Syafi'i ada yang kata fardu kifayah, macam Al-Imam Abu Sa'id Al-Istakhri. Dia ni ulama besar yang terdahulu lah, di kalangan ashabul wujuh, ya. Baik, dan ada juga yang kata fardu ain, ya. Yang kata fardu ain ni dalam konteks kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata fardu ain lah, ya. Baik, dan seboleh-bolehnya kita tak tinggalkan lah, ya. Biasa kita tak tinggal lah sembahyang raya, bukan susah pun, ya tak? Setahun sekali je pun, ya. Baik, malam ni kita nak masuk Adabul Aidain, adab 2 hari raya. Dalam nota tak ada ni, ya. Saya tak masukkan, patut nak masukkan tu. Baik, di mana ada banyak ada adabnya, yang dimuatkan dalam buku-buku fiqh lah, dalam mana-mana aliran lah. Dan of course ada dalam buku-buku hadis, kerana hadis-hadis tentang Adabul Aidain memang banyak sekali, ya. Kerana setahun kedua Hijriah Nabi telah berhari raya, tak kala difardukan Ramadan, ha? Jadi berapa tahun tu? Lama juga lah, kan? Of course lah banyak hadis-hadisnya. Dan antara adabnya ialah, pertama sekali ialah dipanggil at-tajammul lil aidain, ya. Saya nak terjemahkan at-tajammul daripada perkataan jamal, jamal. Apa mana jamal? Bukan jamal. Kalau jamal unta. Ya tak? Kalau jamal ada mat, maksudnya cantiklah, cantik, ya. At-tajammul ialah mencantikkan diri, ya. Yustahabbu fil aidaini at-tajammul, disunahkan atau digalakkan pada 2 hari ini
bertajammun, makna mencantik-cantikkan diri lah ya. Dalam konteks tajammun ni ada 3 lah. Pertama, al-iktisal, mandi ya. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang marfu' kepada Rasulullah SAW. Tahu marfu' kan? Tahu tak? Tahu nama marfu'? Nanya tak tahu, belajar fiqh marfu' pun tak tahu. Banyak kali dah nak sebut tu. Ada ilmu hadis ni? Ada ilmu hadis tak? Mustalah hadis tak ada? Kena buat kuliah so tu. Panggil ustaz lain lah. Tu kabilah lah. Mesti ada ilmu hadis yang induk kepada ilmu-ilmu syarak yang lainnya. Ya. Belajar ilmu syarak ni mana tak ada hadis, mesti ada hadis kan. Ya. Jadi basic ataupun asas hadis tu kita nak tahulah. Ya. Kategori hadis ni secara umumnya ada 3. Ada 3. Pertama, bi'tibar wusulihi. Pertama ialah bi'tibar al-mutakallim bihi. Dari sudut orang yang berkata-kata. Ada kursi, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Nampaklah. Kursi Allah lah yang berkata-kata. Banyak ada kursi tu kan. Ya. Sahih dhaif tu lain. Itu dari sudut yang lain. Ni dari sudut cakap tu siapa? Ya. In term of speakers, mana siapa yang speak benda ni, siapa yang cakap? Al-mutakallim bihi, yakni orang yang berkata-kata dengan. Pertama kursi Allah lah. Bila Nabi kata qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berkata. Bukan Quran ni, dia hadis ya. Kira macam bawah Quran lah kalau dia sahih. Ataupun Nabi berkata fi ma yarwi an rabbih. Apa-apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Sama macam Tuhan kata jugalah. Atau kotak-kotak seumpama itu. Cerita dia kata-kata Allah lah. Ya, itu kursi lah tuan-tuan apa tahu. Yang kedua marfu'. Marfu' ni makna hak Nabi kata. Qala Rasulullah marfu'. Ya, itu disebut sebagai marfu' lafzi. Marfu' secara lafaz. Kalau qala Rasulullah tu marfu' lafzi lah. Ya. Satu lagi dia panggil marfu' maknawi, marfu' secara makna. Nabi tak kata. Tapi dia juga disandarkan kepada Nabi. Diangkat kepada Nabi. Marfu' ni makna diangkat. Diangkat kepada Rasulullah. Benda ni boleh sandar pada Nabi lah. Ya. Of course lah hak Nabi kata. Itu marfu' lafzi. Top marfu' lah. Yang kedua marfu' maknawi. Nabi tak kata. Tapi sahabat bagi tahu Nabi buat. Kebiasaannya dia melibatkan perbuatan Nabi lah. Itu marfu' maknawi lah. Tapi yang tu dia panggil fi'li, perbuatan baginda. Ada jugalah perkataan-perkataan lain yang merujuk kepadanya. Macam kalau sahabat kata as-sunnah kaza wa kaza, sunnahnya begini-begini, itu marfu' juga tu ya. Sunnah siapa? Sunnah Nabi ya. Ya tak? Itu marfu' juga, kitab juga tu ya. Ataupun bila sahabat kata ala ahdi Rasulillah ya, ia berlaku pada zaman Rasulullah, marfu' juga tu. Manalah konteks-konteks begitu dia marfu', mana dia disandarkan kepada Nabi. Sebab kita tak boleh sewenang-wenang kata sunnah. Bila kata sunnah dia pergi ke Nabi lalu lah. Ya. Sama juga kalau pada zaman Rasulullah dia pergi ke Nabi lalu lah. Ya. Lagi kalau sahabat kata amarana Rasulullah, Nabi memerintahkan kami. Itu confirm lah marfu' kat Nabi. Ataupun dia kata umirna, kami diperintahkan. Gitu je. Tak sebut Nabi pun. Siapa yang perintah ke dia? Nabi je. Marfu' juga. Nuhina, kami dilarang. Siapa yang larang? Of course lah Nabi, walaupun dia tak sebut. Itu binat masyhul. Mana tak disebut siapa yang suruh, siapa yang larang. Tapi mesti dia pergi kepada Nabi. Marfu' juga tu. Dan mungkin ada lagi konteks-konteks yang lain. Ya. Jadi marfu' ni masuk hak Nabi kata atau Nabi buat. Ataupun disandarkan kepada Nabi dengan jalan-jalan yang tadi lah, perkataan as-sunnah, amarana Rasulullah, umirna, nuhina, macam tu lah ya. Jadi hadis marfu' mana hak Nabi cakap ataupun sahabat riwayat Nabi melakukannya, tak ada ya. Yang boleh disandarkan kepada Nabi. Kalau ada pun tidak sahih. Ada hadis tu bukan tak ada kan. Inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lakum 'ida faghtasilu fihi. Ada juga hadis tu. Ya, hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dalam itu dalam apa ya?
dalam Tartibul Musnad Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab sunan biasa dia tak ada lah, tapi ada yang kitab-kitab sunan seumpama itu. Ya. Nabi kata Allah Ta'ala, dikatakan Nabi kata Allah Ta'ala telah menjadikan hari ini hari raya, maka mandilah padanya. Itu ya, ta'if tu ya. Dan dia pun mursal. Mursalnya makna dia mursal pula dah, tadi marfu' sebut mursal pula dah. Mursal atau mursal? Mursal ni makna periwayat tu dia tak sebut Nabi ya. Bismillah. Tadi hadis tadi kan. Jadi tu marfu' Nabi. Kalau mauquf sahabat. Mauquf ni sahabat. Berhenti kat sahabat Nabi je. Kata-kata sahabat itu mauquf. Hadis juga bukan dia tetap hadis tapi dia mauquf. Macam Nasai Bukhari kan, kata Ibn Abbas kepada siapa nama tabi'in tu? Atta' tak silap kot. Tazawwaj fa inna khairakum aktsarukum nisaan. Member tak kahwin lagi, maka dia kata kahwinlah. Sebaik-baik lelaki itu ialah, ataupun sebaik-baik kamu ialah orang yang banyak isterinya. Sahih tu. Sahih Bukhari. Tapi mauquf tu bukan kata-kata Nabi. Itu kata Ibn Abbas. Ya. Itu dalam bab kelebihan berkahwin. Itu dia panggil hadis mauquf. Mauquf ni kita jangan kata Nabi kata pula. Kata sahabat katalah. Ya. Kalau dalam bab akidah, kalau sahabat kata, dalam setengah-setengah hal dia masuk marfu' juga. Kerana bab akidah ni tak mungkin ya, sahabat cakap mereka manusia wahyu. Kan? Ada juga lah yang begitu. Macam kita kata hadis satu langit pada satu langit, satu langit pada satu langit, 500 tahun itu bukan hadis Nabi itu tidak marfu'. Itu hadis Ibnu Mas'ud. Tapi kalau kategori kepercayaan akidah pasal Tuhan dan seumpamanya, benda-benda gaib lah. Dia masuk maknawi biasanya kalau dia sahih. Dia marfu' jugalah. Kerana sahabat tak bercakap benda akidah melainkan mesti melalui wahyu. Tapi sebab dia tak sebut Nabi kata. Biasanya ulama akan masuk juga dalam bab tu. Tapi biasa dalam bab fiqh ni dia boleh jadi ijtihad sahabat lah. Ala kulli hal kita tak boleh kata Nabi kata. Paling-paling pun kita boleh kata marfu' maknawi. Itu pun dalam konteks-konteks tertentu, tidak secara am. Sebab hak sahabat kata belum tentu Nabi kata. Ya. Baik. Itu mauquf. Kalau maqtu' ni tabi'in lah, tabi'in. Ada juga sebagai amalan kita maqtu'. Bukan sahabat Nabi dan bukan juga Rasulullah. Tapi boleh amal tak boleh? Kalau tidak ada yang marfu' atau mauquf. Memang tabi'in saja meriwayatkannya. Macam kalau bunyi guru, guru. Tuan-tuan baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Gitu kah? Allahu akbar nah. Oh, zikir apa salahnya, ya tak? Tak tahulah boleh ke tidak kan, tapi berzikir okey je kan. Tapi yang digalakkan macam mana? Subhana man sabbahtalah. Ya. Ataupun subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Ada juga hadis Ibnu Umar dalam sebahagian kitab sunan, tapi dia tidak sahih. Yang sahihnya ialah yang maqtu'. Riwayat tabi'in nama Tawus. Adalah Askan Nawawi, hatta Imam Syafi'i dan Al-Um dalam bab hujan kan. Dia ada sebut asar daripada Atta' lah. Biasa daripada tabi'in orang tak panggil hadis, orang panggil asar. Tapi okey je, boleh je panggil hadis ya. Sebab hadis pun asar juga. Ya. Boleh aman. Guruh je atau kilat kita baca subhana man sabbahtalah, apa paling pendek lah. Ataupun subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Jadi dia macam tu. Ya. Tawus ni pun ada benda-benda yang dijadikan hujah juga walaupun dia maqtu'. Bukan sahabat Nabi, bukan Rasulullah, tapi sebab dia kibaru atba'it tabi'in. Dia tabi'in yang besar lah. Tawus namanya. Tuan-tuan buat kenduri arwah, bukan tahlil ya, kenduri arwah kan. Mana orang mati buat makan. Ya. Keluarga sematilah terutamanya. Antara hujah orang yang membolehkan ni, dia guna asal bertawus lah.
Dan Al-Imam Suyuti rahimahullah antara yang membenarkannya dalam fatwa dia Al-Hawi fil Fatawi, dia pakai asal daripada Tawus ni ya. Di mana Tawus kata seseorang itu bila dia mati dia akan diuji oleh Allah selama 7 hari. Maka bersedekahlah dengan memberi makan kepada orang pada hari-hari berkenaan. Saya tak ingatlah teks Arab dia, tapi bukan begitu dia pakai asal tu Jadi tuan-tuan jangan anti kundi arwah pula. Ya. Sensitif sebut kundi arwah main. Tapi anda sebut orang yang membolehkan. Orang yang tak kata tak boleh tu anda tak sebut lagi. Sebut tu nanya kan. Ya. Tapi yang membolehkan tu dia pakai asar Tawus itu. Antara the strongest evidence, dalil yang paling kuat sekali lah. Kerana dia kata ni benda ghaib. Benda ghaib tak mungkin tabi'in sebut, melainkan ia mesti musnad lah atau sampai kepada Nabi. Cuma dia tidak disandarkan lah. Dia macam tu lah cerita dia. Tak tahulah kan. Baik, nak cerita yang apa nama? Maktu' kan. Jadi itu dari segi orang yang bercakap-cakap lah. Sorry, itu dari segi orang yang berkata-kata. Ada kursi, ada marfu', kursi masya Allah lah. Ada marfu', ada mauquf, ada maktu'. Lain pada maktu' tak ada ya. Jadi kalau Ustaz yang bawa mari hadis tak ada. Dia sampai maktu' je. Sampai kat tabi'in je. Bukan atba'ut tabi'in, sorry, tabi'in. Tawus tadi bukan atba' tabi'in tabi'in. Sebab yang ada cuma Nabi, sahabat Nabi, tabi'in saja. Nabi marfu', sahabat Nabi mauquf, tabi'in maqtu'. Tabi'in tak ada. Jadi Tawus tu tabi'in bukan tabi'in saya salah sebut tadi. Itu dari sudut orang yang berkata-kata. Lepas tu ada lagi dari sudut-sudut yang lain. Al-hadis min haisu adadi ruwat. Hadis dari sudut bilangan periwayat. Ada mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir diriwayatkan oleh orang yang ramai. Setiap tabaqah periwayat tu. Ya. Kadang puluh-puluh orang, kadang sampai ratus-ratus orang. Ada ahad. Ahad ni riwayat dia 3 ke bawah. Kalau 3 orang dia panggil masyhur, kalau 2 orang dia panggil aziz, kalau seorang dia panggil gharib. Contoh macam kita kata ni bukan fiqh pun, tapi dah ada kena-mengena tadi. Jadi perkataan marfu', sebab kita belajar fiqh. Fiqh ni dia ada hadisnya, dalilnya, sandarannya. Sandaran duk main kat tu lah. Marfu', mauquf, kadang maktu'. Tapi hak banyak saya sebut marfu' lah. Mauquf dan maktu' lah. Fiqh ni tak banyak. Kalau ada pun sekadar menyokong saja. Ataupun memang tak ada marfu', kita sebutlah mauquf. Sahabat saja, Nabi tak ada. Macam tu je lah. Tapi marfu' banyak lah. Jadi term seumpama itu kita tahu lah, bila sebut marfu' disandarkan kepada Nabi. Sama ada dengan jelas, dengan lafaznya, ataupun dengan maknawi. Jelas juga tapi dengan hak tadilah. Perbuatan Nabi, ataupun sahabat kata sunnah begitu, sunnah begini, kami diperintahkan, kami dilarang. Tapi marfu' ni top lah. Jadi at least kita tahu marfu' ni makna disandarkan kepada Nabi, diangkat kepada Nabi. Ya, sama ada dengan lafaznya atau dengan maknanya. Ya. Kalau lain itu tuan-tuan belajar ilmu hadis lah kan. Jadi macam yang kedua tadi ada sudut bilangan periwayat. Kalau mutawatir tak ada isu lah. Ada mutawatir memang tak boleh ditolak. Sebab kata kalau tolak jadi kafir, kufur. Keluar dari Islam. Ya. Majoriti kata tak kot, saya tak ingat. Macam kita kata mak bapak Nabi kat syurga ke kat neraka, Muslim ke kafir. Ya, perbahasan ni dari sudut mutawatir tidak mutawatir lah. Ya, sebab kata dia kat neraka. Ya, inna abi wa abaka finnar. Sahih Bukhari tu kan, atau Muslim. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Hadis lain Nabi kata, saya Muslim, istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Summa istazantuhu an azura qabraha fa azina li. Saya Muslim tu kan.
Aku minta dengan Allah supaya aku minta ampun untuk mak aku, Tuhan tak bagi. Tapi bila aku minta untuk maziarah kuburnya, Tuhan bagi. Jadi dua hadis ni macam mak bapak Nabi tak Islam lah kan. Ya? Jadi itu yang sebahagian kata mak bapak Nabi dalam neraka tu. Pasal hadis ni jelas. Ya? Ada tokoh-tokoh juga macam Ibnu Katsir dan tafsir dia. Macam An-Nawawi bahkan. Nawawi dia cenderung ke arah mak bapak Nabi ni bukan ahli syurga. Tapi sebahagian kata tak, dia tak pakai hadis tu, dia tak pakai. Pasal apa? Pasal hadis tu dia tidak mutawatir. Benda ni benda furuk je, bukan benda usul pun. Tuan tak percaya mana-mana pun tak menjejaskan iman sebenarnya. Kerana dia bukan benda usul, dia benda furuk. Ya. Jadi dia kata dua hadis ni memang sahih, ada Sahih Bukhari, Muslim, tapi dia tidak mutawatir. Ini benda akidah, benda ghaib, dia nak mutawatir. Macam tu lah cerita dia kan. Alasan dia lah. Ya. Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak mengazab semua itu melainkan setelah kami hantar rasul. Jadi zaman Nabi tu rasul tak ada. Dia kata ajaran Nabi Ibrahim pun dah diubah lah macam-macam. Jadi macam dia kata tak boleh nak ni lah kan. Cerita dia khilaf tu. Dia khilaf. Isu ni dia tak ada kena dengan Wahabi lah, bukan Wahabi, dia isu khilaf. Ulama besar ada yang pandang begini, ada yang kata begini ya. Bahkan Ibnu Katsir tu dia kritik lagi. Dia kata hadis yang kata hadis yang kata Allah Ta'ala bangkitkan balik mak bapak Nabi, ya, sehingga dia bersyahadah mana dimatikan balik. Oh, dia kata hadis macam hadis ni tak boleh pakai lah, dia kata macam tu lah kan. Agak keras jugalah kritikan dia dalam bab tu, hadis tu ya. Tapi memang tak saya lah. Ibn Jauzi rasa masuk hadis tu lah hadis palsu tu dalam maudu'ah dia. Cerita dia gitulah kan. Nak cerita yang tu mutawatir tidak mutawatir. Lepas tu hok banyak sekali hadis dia sudut kekuatan dan ketaifannya. Kategori ketiga tu kan. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Sahih pula sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Syarat sahih tu pula ada 5. Lepas tu dhaif pula, dhaif ada banyak kan. Ya. Kena tahu jugalah. Kalau boleh ada kelas ulum hadis ya. Kalau boleh kan. Panggil orang ada background tu lah. Okey, balik pada tadi ya. Jadi mandi ni tuan-tuan dia tak ada yang marfu'. Ya ada yang mauquf daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ibnu Umar dalam buku-buku sunan ya. Dan buku-buku musnad yang tak berapa top lah. Top juga bagi orang yang belajar, tapi kita tak pernah dengar. Macam Musnad Al-Haris. Mana orang pernah dengar kalau dia tak belajar hadis secara lanjut. Saya pun tak kenal buku tu, melainkan ia disebut jugalah dalam buku-buku fiqh ada dalam sebarang perkara yang tidak ada marfu' kepada Nabi. Ya, tak pernah balik pun kitab tu. Tapi ada satu buku musnad, dia buku hadis juga, Musnad Al-Haris namanya. Ya. Dalam tu ada disebutlah Ibnu Umar dia mandilah kerana yaktasil fil aidain. Ali bin Abi Talib pun ada. Hatta dalam buku musannaf seperti Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq juga disebut Ali bila ditanya tentang mandi mana satu yang disunahkan, dia menjawab beberapa mandi, antaranya ialah ghusli al-aidi wa ghusli al-adha. Mandi hari raya puasa dan hari raya haji. Ya. Ghusli yaumil fitri, ghusli yaumil fitri wa ghusli yaumil adha. Ya. Dia kata mandi yang disunahkan adalah mandi hari raya haji, hari raya puasa dan mandi hari raya haji. Ya. Jadi benda ni maklum dan saya kira sepakat rasa tak silap para ulama, mandi pada hari ini disunahkan ya, disunahkan. Bismillah. Cuma depa tak sepakat mandi ni bila yang sunahnya. Majoriti kata after al-fajar, selepas subuh. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebahagian pendapatnya yang lama lah tidak sah sebelum subuh. Tapi pendapat atau fatwa dia yang baru sah sebelum subuh. Kerana ada saja riwayat sahabat Rasulullah SAW dia pergi ke tempat sembahyang hari raya sejurus selepas sembahyang subuh. Ya, antaranya ialah Yazid bin Abi Ubaid dan juga Salamah bin Al-Aqwa. Ya. After sembahyang dengan Nabi, dia terus pergi ke tempat solat. Mana ada dia mandi selepas subuh kan? Dia mandi sebelum pada subuh lah.
Lagi satu kata Imam Syafi'i rahimahullah dan al-um, dia tak sama mandi Jumaat dengan mandi hari raya. Kerana Jumaat kalau kita mandi before subuh, dia jauh lagi nak Jumaat tu. Ya. Adapun mandi adapun hari raya ni dia qariban minas subuh. Dia dekat dengan subuh. Imam Syafi'i fatwa lama, dia kata sembahyang Jumaat sebelum subuh boleh. Sunnah lah. Lepas subuh confirm lagi sunnah kan. Fatwa yang baru dia kata Jumaat tak boleh sebelum subuh. Ya. Tapi kalau hari raya boleh. Ada logiknya jugalah, ya. Tapi jaranglah kita mandi sebelum subuh. Biasa lepas subuh mandi lagi, sebab after subuh macam-macam benda lagi kita buat tak. Lagi minum lah, apalah, makan lah kat rumah ke apa kan. Memang kita mandi lah, jaranglah kita tak mandi, ya. Baik. Jadi mandi ya. Tak ada isu. Okey, kemudian macam Ibnu Umar dia lain sikit. Dia pergi sembahyang subuh, mana dia balik? Shalla as-subha ma'a Rasulillah fi masjidihi, summa raja'a, summa iktasala. Mana dia balik rumah dia mandi. Summa kharaja ila al-musalla, kemudian dia balik kepada musalla hatta ya'ti al-imam, sehingga datanglah imam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sembahyang subuh, dia balik dulu, after that dia mandi. Ghusl janabah, mandi bukan biasa-biasa, macam mandi junub lah. Seumpama kita mandi sunnah yang lain lah, bukan mandi orang kata bodoh-bodoh gitu tak lah. Mana mandi betul-betul mandi macam mandi junub. Kemudian dia pergi ke musalla, kemudian dia dia balik, dia mandi, dia pergi ke musalla dan dia tunggu sampai imam datang. Kalau Rasulullah ya. Dan ada riwayat dia bertakbir lah, tak ada dia keluar tu, yukabbir hatta ya'tiyal musalla, dia bertakbir sampai dia sampai ke musalla, ya. Baik, satu mandi kan. Yang kedua ialah dalam konteks tajammul ialah tatayyub. Amarna Rasulullah an natanazzaf wa natatayyab bi ahsani ma najid fi yaumil aidain. Itu kata Ali, mauquf juga dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Sebahagian kata okey hadis tu, dan sebahagian kata tak okey, hadis dhaif lah. Tapi dia guna pakai dalam buku fiqh. Hatta al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, walaupun tak ada nah in spesifik, dia juga tetap menggalakkan at-tatayyub. Tahu tatayyub? Mana berwangi-wangian lah. Kerana dia kata yustahabbu fihi al-ijtima', fa yustahabbu fihi at-tatayyub atau kama qala. Kerana hari ini kita digalakkan supaya berhimpun, disunahkan kita berhimpun, maka digalakkan juga untuk kita tatayyub, mana mewangi-wangikan. Ya. Ikut Az-Zahiri ni dia tak guna qiyas, tapi obviously lah, ataupun macam dia guna qiyas ke atas Jumaat, cuma tidak secara jelas lah. Zahiri kan dia tak pakai qiyas, tapi dalam setengah-setengah kes macam dia pakai, cuma tidak obvious, mana tak jelas. Inilah konteks qiyas juga ni. Dan dia kata digalakkan kita mandi sebab kita berkumpul, itu qiyas lah tu. Dia qiyas kat mana lagi kalau bukan dalam Jumaat? Tapi dia tak tasrih lah. Kalau Zahiri guna qiyas secara tasrih, terbatal lah Zahirinya. Tahu Zahiri? Oh, banyak tanya Ustaz malam ni, tanya marfu' lah, tanya tahu Zahiri? Tahu tak Zahiri? Pernah dengar? Tahu Zahiri saya? Tahu Zahiri? Imam? Zahiri ni mazhab Zahiri, ya. Pelopor dia Daud bin apa? Az-Zahiri. Dia pun zaman terawal juga, dan dikatakan beliau sebelum dia mazhab Zahiri itu, dia bermazhab Syafi'i, katanya begitulah, tapi tak ada bukti, ataupun kita tak tahulah saya ke tidak. After that Ibn Hazm Al-Andalusi lah, Al-Muhalla buku dia tu, ya. Mazhab Ahli Sunnah fiqh ni ada 5 sekurang-kurangnya lah, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri satu lagi. Oh, tak pernah dengar Ustaz. Awak tak mengaji, tak pernah dengar. Ya tak? Ya.
Saya ingat dulu tuan, ni cerita lama dah ni. Tahun 2000 bila ya? Masa mula-mula anak OP jadi timbalan mufti dulu tahun 2000 berapa 15 kot, 2014 kan. Saya ada juga pergi sekali-sekala kuliah di Masjid Kantin Home. Ya. Kebetulan Datuk Seri dia, Datuk Seri ya. Datuk Seri kan, bukan Datuk kan. Mufti Selangor biasa Datuk Seri. Dulu Datuk Seri Tamyiz. Sekarang Datuk Seri lah kan, Datuk Seri Anhar. Dia turun ke masjid tu. Jadi imam dia WhatsApp saya. Oi, dia kata malam ni timbalan mufti turun ni. Saya pun pergi lah. Saya pergi. Tengah dia pergi ceramah tu, dia ada sebut pasal Zahiri. Dia kata ni mazhab Zahiri. Kita tak boleh pakai. Macam tu lah cerita saya. Anak pun dah lupa kan. Oh anak, ujung-ujung bila buka soalan, anak cakap, Ustaz kata mazhab Zahiri ni macam tak bagus ke macam tu lah. Sedangkan saya pun bila mengajar, ada petik juga Zahiri. Jadi minta Ustaz perbetulkan balik boleh tak? Oh, tegur timbalan mufti tu. Berani tak? Saya tegur itu. Lepas tu dia pun masa jawab, dia kata apa? Yang tegur saya tadi, anak murid saya tu. Betul, saya cakap gitu kat dia. Ustaz kata kita mazhab Syafi'i dan ini mazhab Zahiri kita tak boleh pakai ataupun kita tak boleh rujuk. Jadi seolah-olah secara umum begitu anak rasa macam tak tepat lah. Minta Ustaz perbetulkan balik lah kalau boleh. Sebab saya bila mengajar selain daripada Syafi'i, saya juga quote ataupun ambil daripada pendapat-pendapat yang lain termasuk Zahiri saya kata. Saya kata gitu. Orang tengok-tengok belakang, siapa ni tegur-tegur timbalan mufti gitu. Adalah sekali dua saya pergi kuliah kat masjid tu, tapi tak banyak kali pun. Pada tu tak kena panggil. Tak, saya tak kena panggil tu ada kes lain, bukan kes tu. Tapi dia nak jawab, dia kata gitu. Tadi yang tegur saya tu anak murid saya tu. Lepas tu saya pergi makan dengan dia juga kan. Zahiri ahli sunnah juga ya. Saya siapa-siapa kalau tegur main belasah Zahiri, memang saya akan bela punya. Ya. Tapi so far tak ada lagi yang kritik lebih-lebih kan. Atau kritik tak ada lagi lah. Kadang-kadang mereka pun tak tahu macam mana kan. Zahiri ahli sunnah. Dan hari ni pun kita dah banyak pakai Zahiri sebenarnya. Saya banyak pakai Zahiri. Cuma tak sedar lah. Hatta Qardawi, walaupun dia kritik atau dia tak suka juga jenis orang Zahiri al-Judud. Orang sekarang kan suka ambil Zahir teks. Dia tak suka dan dia namakan mereka ni sebagai Zahiri al-Judud. Mana orang-orang baru yang Zahiri. Macam dia tak suka lah mazhab Zahiri ni. Zahiri orang zaman hari ni yang dia tak suka. Tapi mazhab Zahiri tu dia suka. Buktinya ialah dalam buku dia banyak dia quote daripada Ibn Hazm al-Andalusi. Dan dia ambil pendapat daripada beliau pun. Kalau konteks hari ni pun kita banyak amal Zahiri. Awal-awal Zahiri. Jelas-jelas Zahiri. Macam tu Zahiri je. Muzik harus Zahiri tu. Mana ada ulama kata muzik halal? Mazhab Syafi'i halal ke muzik? No chance. Haram. Ya. Campur dengan benda haram lagi-lagi haram. Kalau tak campur benda haram pun tetap haram. Ya. Ni wirid lepas sembahyang kuat-kuat tu Zahiri. Mazhab Syafi'i. Mana ada wirid kuat mazhab Syafi'i? Ya. Oh, mazhab Hambali kot. No chance. Mazhab Hambali pun perlahan. Oh, Maliki kot. No way. Mazhab Maliki pun perlahan. Hanafi kot. Kot mu. Zahiri dia galakkan kuat. Baik. Tapi dia pakai hadis Ibn Abbas lah. Tapi kita heran juga kan bila sebut bab ni. Ini pun sensitif juga bab ni. Tapi dalam konteks ilmu fiqh tak ada sensitif. Oh, benda biasa aja ya. Kalau bab lain tu mazhab Syafi'i Nabi bab ni ulama khilaf. Memanglah ada khilaf. Boleh pula dia kata khilaf tu ya. Kita pun okey je. Tak ada tak okey mana pun kan. Terpulang lah. Cakap lebih-lebih kan. Tak boleh juga. Okey. Balik pada tadi ya. Zahiri. Macam ni. Apa nama?
najis ni, bila berubah sifat, maka dia tidak lagi dihukum perkara najis. Itu zahiri. Itu Qardawi pegang tu, zahiri tu. Dia banyak pakai zahiri Qardawi ni. Kalau kita baca fatwa dia, fatwa Mu'asirah tu, banyak yang diambil daripada zahiri lah. Jadi tatayyub, mana mewangi-wangian ni, saya tak tahulah sepakat atau tidak. Setahu saya sepakatlah, setahu saya mana digalakkan begitu. Sama ada mereka menggunakan nas walaupun dhaif, sebab dalam bab fadhail ni okey je, ataupun mereka menggunakan qiyas. Kedua-duanya itu digunakan pakai oleh para fuqaha. Dalam bab ni dia tak ada isu, walaupun tak ada yang marfu', dia is okey ya. Okey, tatayyub kan. Dan yang ketiga ialah memakai pakaian baru. Lubsi ahsani siyab, sama juga, tidak ada pakai baru ni ada marfu', tapi tak banyak lah. Saya tengok dalam buku-buku fiqh yang dinukilkan ialah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Umar, di mana dia tengok satu baju atau pakaian daripada istabrak, istabrak ni apa ya? Istabrak ni ialah daripada sutera. Ya, daripada sutera. Fully sutera lah. Bukan sikit-sikit. Sutera betul. Ya. Sutera ni kalau full sutera kita tak boleh pakai. Tapi kalau sebahagian kecil hanya sutera, sebahagian besar bukan sutera, boleh pakai. Standard mazhab Syafi'i boleh. Ya. Janji sutera tu sikit. Ya. Okey. Jadi Umar tengok kat kedai ada satu baju sutera lah, nama dia Hullah Sayra, tak silap saya. Jadi Umar pun balik jumpa kat Nabi. Umar pun balik bagi tahu Nabi, aku ada tengok baju comel tu, kain comel, dia kata. Lau ibta'taha fatatajammal biha yaumal 'aid. Alangkah baiknya kalau kamu beli wahai Rasulullah dan kamu pakai untuk hari raya. Jadi pada hadis ni ulama istinbat lah. Ya. Bahkan dalam asar Ibnu Umar, walaupun tidak marfu', Ibnu Umar yalbasu ahsana siyabihi. Ibnu Umar masa dia nak keluar hari raya tu, dia memakai pakaian yang terbaik yang ada di sisinya. Jadi sebaik-baiknya kita pakai baju baru lah. Ya. Oh, baju putih, baju baru bukan putih. Kita nak pakai manusia, pakai baru. Kerana kesunahan memakai baju putih ini am. Kesunahan memakai baju yang ahsan maknanya elok, yang baru, itu khas untuk hari raya. Ya. Jadi kalau ada baju baru dia bukan putih, itu lebih baik untuk dipakai berbanding baju putih. Ada khilaf dalam bab ni, ada ulama tu dia tetap menggalakkan putih. Kerana Nabi kata fa innahu khairu siyabikum, putih ni sebaik-baik baju kamu. Ada yang kata begitu juga. Ya. Tapi setahu saya dalam standard mazhab Syafi'i kita digalakkan memakai baju baru walaupun tidak putih. Ya. Benda ni sunnah saja, open je. Awak pakai baju baru dapat pahala pakai baju baru, awak pakai baju putih dapat pahala pakai baju putih. Cuma the best, the most standard ataupun yang muktamad tu lah ialah memakai pakaian yang baru. Ya. Dan sangat majoriti lah para ulama, bukan mazhab Syafi'i saja. Okey. 3 tu kan. Itu disebut sebagai at-tajammu. Baik, selepas kita buat semua itu, kita digalakkan makan. Ya. Kerana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ramai yang meriwayatkan dalam buku-buku sunnah seperti Anas bin Malik, seperti Buraidah dan sebagainya lain. Nabi ni memang dia makan sebelum dia keluar pergi pada hari raya puasa. Cuma kalau hari haji, after semayang baru dia makan. Ya. Bahkan kata Sa'id ibnu al-Musayyab, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um tak silap saya. Dia kata kana al-muslimun ya'kuluna qabla khurujihim ila shalah wa la yaf'aluna dhalika yaumal fitri wa la yaf'aluna dhalika yauman nahri atau kama qala.
adalah orang-orang Islam, dia akan makan dulu sebelum dia keluar semayang pada hari raya puasa, dan dia tidak melakukan hal itu pada hari raya haji. Ya? Jadi memang diamalkanlah, turun temurun lah. Ya. Kerana Nabi qabla an yakhdu ila al-musalla ya'kul tamarat. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Bukhari ke? Tapi adalah ni kita sunat, tak Bukhari, Muslim, tak Muslim Abi Daud. Saya rujukan ni tak ingat juga kadang-kadang tu kan. Tapi hadis yang sahih ada dalam buku-buku fiqh klasik moden, di mana kata beliau, Nabi bila hari raya sebelum dia keluar tu dia makan dulu. Dan ada riwayat yang lain, ya'kuluhunna witra, dia makan secara witir, salasan au khamsan au sab'an au aqalla au aksar min zalik. Kadang dia makan 3, kadang dia makan 5, kadang dia makan 7. Kadang-kadang lebih kurang daripada itu, kadang-kadang lebih banyak daripada itu. Ya. Ada kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, menukilkan kalam al-mulhib. Pasal apa Nabi buat begitu? Kerana hari itu ialah hari untuk kita makan. Jadi Nabi ni nak tunjuk bahawa hari itu kita tak boleh puasa. Hatta la yazunnu zannun luzumas siyam. Sehingga orang tidak sangka pada hari itu kita boleh atau wajib berpuasa. Mana nak cerita hari ni tak boleh makan. Jadi awal-awal Nabi buat, pagi tu makan dulu. Ya. Ya. Ayyamul aidaini ayyamu aklin wa syurbin. Ya. Hari-hari raya ini seumpama ini ialah hari makan dan minum. Merujuk pada hari haji dan hari puasa. Tu hadis yang saya lah, hadis Umar, hadis Nubaisyah, dan beberapa yang lain. Adalah Sahih Bukhari, Muslim apa semua tu. Tapi Nabi makan dulu lah. Ya. Buraidah pula kata, kana Nabi ya'kulu qabla an yaghdu ila al-musalla yaumal fitri. Wala ya'kul hatta yarji' yauman nahri. Nabi kalau hari puasa dia tak keluar melainkan dia makan. Hari haji dia tak makan melainkan dia balik. Cerita dia gitulah. Tak wajib. Okey je kalau nak makan after hari puasa kan. Okey je kalau kita nak makan lepas sembahyang. Hari raya boleh aja. Ya tak? Nak tahu kita masih kenyang tak payahlah makan. Tetapi sebaik-baiknya menjamuh makanan dan sebaik-baiknya buah tamar lah. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun dia menggalakkan makan tamar. Jangan behek sepinggan nasi pula. Nak semaya, aduh, makan ringan-ringan lah. Kalau ada tamar, dia is the best. Memang disunahkan tamar lah. Ya. Tamar ni in spesifik sunah buka puasa. Lepas tu sebelum pergi hari raya puasa, lepas tu 1 hari 10 biji untuk mengelakkan sihir. Tu sahih lah disunatkan makan tamar. Kalau kita makan tamar all the time, itu termasuk dalam sunnah jibiliyah. Kalau kita niat kerana nak ikut Nabi, mudah-mudahan berpahala. Tapi in spesifik nak kata makan tamar tu sunnah, saya ingat dalam konteks usul fiqh dia tak begitu. Ya. Makan tamar hak sunnahnya ni waktu-waktu yang dimakan oleh Nabi lah kita makan. Adapun hak kita jadikan makanan secara rutin, itu dia jadi jibiliyah, dia masuk dalam konteks jibiliyah. Macam kita pakai jubah, macam kita pakai serban, dan seumpama kita makan makanan-makanan yang lain dimakan oleh Nabi, semua masuk konteks jibiliyah. Jibiliyah ni maksud adat lah. Ya. Nampak? Kalau makan tamar semata-mata makan dapat pahala, tanpa niat to follow the prophet, orang Arab banyak pahala dia memang hari-hari makan buah tamar. Betul tak? Itu jibiliyah. Tapi hak spesifik, hak related to worshipping yang ada bukan dengan ibadah ni, waktu-waktu yang sebegini ya. Baik. Jadi makanlah. Okey. After kita makan, kita pun keluarlah. Sebaik-baiknya berjalan kaki. Ya, ma kharajan nabi illa masyan. La fi jinazatin wala fi aid. Ya. Sorry, bukan begitu nasnya. Ma raqiban nabi fi aidin wala janazah. Ya. Nabi ni dia tak pernah menunggang pada hari raya dan ketika jenazah. Ya. Itu ada yang ada dalam kitab Sunan.
Hatta Imam Syafi'i rahimahullah juga meriwayatkan dalam Al-Um. Kalau tak ada dalam Al-Um, mungkin ada dalam Tartibul Musnad, Musnad Imam Syafi'i itu, ataupun dalam buku hadis yang lain lah. Tapi amat maklum sekali, Nabi dia memang tak dia tak naik kenderaan lah pada waktu itu. Dua waktu ni memang maklum Nabi tak naik kenderaan. Sementara umum hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Nabi kata idza ataitumus shalah waqtuha wa antum tamshun. Wa antum tamshun. Ya. Kan ada sahabat tu bila Nabi semayang, dia bunyi gugu-gugu, sahabat lari kan. Nabi kata, bila kamu mendatangi semayang, maka hendaklah kamu mendatanginya dengan berjalan. Dengan berjalan ni dia ada dua konteks. Mana sunnah berjalan lah, tidak disunahkan menaiki kenderaan, tu satu. Yang kedua, sunnah berjalan di sini maksudnya slow-slow, jangan berlari. Waktu nak semayang tu kan, dia ada dua skop lah di situ. Satu skop yang am, di mana bila semayang disunatkan kita berjalan kaki lah nak pergi semayang. Yang kedua skop yang lebih khusus, waktu nak marisah ni, jangan berlari. Ya. Jadi dua-dua skop atau konteks tu boleh diguna pakai lah. Okey, jalan lah ya. Dan digalakkan juga sebenarnya banyak lagi hadis-hadis Nabi berjalan ni. Kharajan Nabi ilal musalla masyian, tu kata Anas bin Malik, Anas Bukhari tak silap. Okey, kemudian lepas kita berjalan tu apa lagi? Kita jangan lalu jalan yang sama lah. Kana Nabi idza yauma id khalafat tariq. Nasai Bukhari kata Jabir ataupun Muslim, Nabi bila hari raya dia tak sama pergi dan pulang. Khalafat tariq maksud Nabi menyalahi jalan. Kata Abu Hurairah, raja'a fi ghairi tariqin dhahaba ilaih. Dia balik pada jalan yang dia tidak lalu jalan itu waktu dia pergi. Ya. Ada ulama kata ini khas untuk imam. Adapun makmum dia bebas. Tak sunnah untuk dia mukhalafatut tariq. Tapi sebagai yang lain dia umum saja. Nabi buat begitu dan tidak ada dalil-dalil ini khusus kepada Nabi, dia terpakai juga kepada orang lain lah. Dan itu standard mazhab Syafi'i lah. Hatta Ibnu Hajar dia sokong. Dia kata at-ta'mimu aula. Kita umumkan perbuatan Nabi ini kepada siapa saja itu lebih baik. Okey, mukhalafatut tariq. Lagi apa lagi? Takbir dah sebut kan. Digalakkan kita bertakbir dan takbir dengan kuat lah. Ya. Zikir ni tuan-tuan, asas-asas dia perlahan. Al-aslu fi zikri al-mukhafatah. Ya. Asas-asas zikir itu adalah secara perlahan. Itu majoriti para ulama lah, termasuk standard mazhab Syafi'i. Melainkan dalam setengah-setengah keadaan, illa fi ba'dil halat. Bila yang digalakkan kita kuat, lepas sembahyang digalakkan kuat, li ta'lim al-ma'mumin, untuk ajar makmum. Yang kata lepas sembahyang tak boleh kuat langsung, boleh, tapi untuk ajar makmum. Ya. Makmum dah pandai, baca pelan-pelan lah. Ya tak? Dan buku teks mazhab Syafi'i semua suruh wirid perlahan, mana ada wirid kuat. Okey, kemudian lagi, ni lah takbir raya kuat. Lagi, kalau dalam sembahyang amin waktu after al-Fatihah kuat. Imam baca Quran dalam qiyam kuat. Talbiyah semasa haji dan umrah kuat. Itulah. Ataupun ada tujuan-tujuan yang lain yang tidak dilarang oleh syarak lah. Ada tujuan-tujuan tertentu kan. Boleh kan. Adapun tanpa hal seumpama ini dia balik pada asal kaedah zikir itulah, di mana perlahan itu lebih disukai Allah. Ya. Kerana zikir ni dia ibadah yang sunnah. Semakin kita menyembunyikan, semakin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Okey. Lepas tu, berjalan tu nak jalan ke mana? Jalan ke musalla. Musalla ni makna tempat solat. Tapi ia merujuk kepada padang yang Nabi solat di situ semai-semai berjemaah selain solat di masjid, seperti istisqa, seperti kusuf gerhana bulan dan matahari tu. Dan sembahyang raya juga. Ya. Dan setahu saya ini pendapat majoriti lah, di mana ulama memang menggalakkan sembahyang di sohra ataupun di musalla yang terbuka seumpama itu. Ya. Kerana nak mari belakang.
orang lelaki nak mari, orang perempuan nak mari, budak kecil nak mari belaka kan. Masjid tak muat. Jadi kat luar. Ya. Tak tahulah majoriti ke tidak, tapi ramai ulama menggalakkannya. Cuma standard mazhab Syafi'i masjid. Masjid. Dan itu tak disokong oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia kata di Sohra itu lebih afdal. Lebih afdal. Based kepada hadis-hadis yang ada. Bahkan praktikal Rasulullah SAW. Muwazabatun Nabi alaiha. Nabi merutinkannya. Dan Nabi tak semaya di masjid illa indal uzri. Melainkan ketika uzur. Yakni ketika hujan dan seumpamanya. Ada hadis Abu Hurairah kata, Nabi bila hujan dia semayang di masjid. Ya, karena Nabi yusallil aida fil masjid yauma matarin. Nabi ini semayang hari raya di masjid bila hujan. Jadi ramai yang pilih semayang di ni terbuka lah ya. Kita Malaysia ni yang semayang masjid, kita di Malaysia ni yang semayang di tempat lapang Perlis lah. Tapi Perlis dia lain. Ya tak? Negeri lain semua semayang kat masjid lah. Oh ni memang Syafi'i betul lah. Main kat masjid ya. Tuan-tuan semayang mana? Sini. Sini tuan-tuan Syafi'i. Main tertutup. Kalau tuan-tuan semayang kat sana jadi macam Perlis lah. Semayang kat sana sekali. Main sana nak? Nak tak buat sekali Ustaz? Ke mana? Tempat terbuka. Tak ada orang marah kot. Okey. Jadi semayang masjid kan? Semayang tempat terbuka kan? Boleh je mana-mana tu. Ni dari sudut afdal tak afdal je. Ya. Okey, kemudian apa lagi ya? Banyak lagi lah. Okey dah tu. Itu hak penting-penting lah. The end of the day, bila dah sampai ke masjid, kita semayang kaifiatus solah, which is kaifiat semayang ni dia tak ada beza dengan semayang-semayang lain. Beza dia cuma peringkat awal tu lah, di mana kita kena takbir. Ya. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Itu merujuk pada hadis-hadis yang ada daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Al-Bara dan lain-lain. Ya. Walaupun ada khilaf ni bab takbir ni. Ya, ada khilaf ya. Mazhab Maliki takbir 6 kali aja. Mazhab Hanafi takbir 3 kali aja. Rakaat pertama 3 kali, rakaat kedua 3 kali. Ada nasnya, ada nasnya. Dia macam semayang jenazah lah. Jenazah pun bukan semua ulama sepakat takbir. Berapa kali takbir lupa jenazah? Dah lama tak punya jenazah ni, tak ada orang mati lah. 4 kali 4 kali. Bukan semua 4. Ada riwayat sahih dalam buku Sahih Bukhari, Muslim, ada sahabat tu takbir 5 kali, Ali bin Abi Talib takbir more than 4 times. Ada takbir 7 bahkan. 7 kali takbir. Dia open lah bab ni. Open lah. Adalah yang standard ikut mazhab masing-masing. Tapi nak amal hak lain pun boleh. Benda furuk ni tak ada benda pun. Okey, semayang raya sebaik-baik 7 lah pada takbir yang pertama, takbir kedua 5. Ya. Nampak? Kemudian kalau kita miss takbir setelah kita membaca Al-Fatihah, tidak disunahkan takbir lagi lah. Kalau Imam Syafi'i, fatwa lama dia kata sunah takbir lagi selagi kita qiyam. Ni konteks semayang berjemaah ke, konteks semayang seorang ke, sama saja ya. Tapi sebaik-baiknya bila kita dah meninggalkan takbir, setelah kita membaca Al-Fatihah, kita tidak bertakbir lagi. Li'annahu qad fata mahalluhu. Itu pendapat majoriti para ulama, kerana telah habis waktunya. Takbir ni before al-qiraah. Kerana ada yang sahih, Nabi bertakbir qabla al-qiraah. Sebelum baca ayat. Jadi kalau boleh selepas itu. Tapi kalau nak takbir pun okey, ambil sebagai ulama yang menggalakkan takbir kan. Macam Hanafi, dia boleh takbir lagi, kalau kita lupa, dia boleh takbir lagi. Ya. Dan selang-seli takbir tu kita berzikir lah kalau boleh. Dia open, apa-apa zikir tuan-tuan boleh baca. Dia tak ada spesifik zikir. Hatta Ibnu Mas'ud dalam hadis sahih, dia ditanya apa yang awak buat. Dia kata ukabbirullah wa usabbihuhu wa usalli ala nabi. Aku bertakbir kepada Allah, aku bertasbih kepada Allah, dan aku selawat kata Nabi. Ya.
Masing-masing ada carangan masing-masing lah dalam mazhab masing-masing. Macam mazhab Syafi'i dia galakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tak ada selawat. Hak standard lah. Tapi kalau nak masuk selawat tak ada masalah sama sekali. Pasal benda ni dia tak ada yang marfu' kepada Nabi sebenarnya. Bacaan tengah-tengah ni dia tak ada marfu'. Ada mauquf, macam takbir apa semua. Jadi dia open lah. Hatta Ibnu Utsaimin sebut dalam Syarah Mumti', in zakarallah fahuwa hasanun. Bukan, fahuwa khair. Fa illam yazkur fahuwa khair. Awak berzikir pun bagus, kalau awak tak berzikir pun bagus juga katanya. Ya. Boleh aja. Tapi biasa kita berzikir lah ya. Okey, kita sampai-sampai imam dah baca Al-Fatihah. Maka tak perlu kita takbir lagi. Fata mahalluhu. Kita takbir, kita dengar saja imam baca Quran. Nak baca Fatihah bacalah sebab wajib kan. Tapi tak perlu bertakbir lagi. Takbir rakaat kedua bersama-sama dengan imam nanti. Ada khilaf lagi bab ni. Tapi itu standard mazhab Syafi'i dan saya lihat yang paling rajih lah ya. Baik. Tapi kalau kita masuk rakaat kedua, kita takbir bersama imam 5 kali kan. Jadi takbir kedua pun kita takbir 5 kali juga. Ya. Sebab rakaat kita selepas pada itu ialah rakaat kedua. Dia ada khilaf lagi bab ni. Ada ulama ni tuan-tuan, bila kita semayang dengan imam tu, rakaat kita dikira rakaat imam. Bila kita dah salam, kita bangun, itu dikira rakaat kita yang miss. Dikira gitu pula. Ada yang kata begitu, tapi minoriti lah. Majoriti kata rakaat kita bersama imam, itu rakaat kita lah. Walaupun tak sama dengan imam, ya tak? Itu rakaat kita. Kita masuk, kita rakaat pertama, imam rakaat ketiga. Dia tak sunat baca surah. Kita sunat baca surah, sebab kita rakaat pertama. Cuma kita ikut imam aja. Nampak? Sebagian kata kita tak sunat baca surah, sebab itu rakaat ketiga kita dah imam. Bila bangkit nanti baru kita baca surah. Itu baru rakaat kita yang miss. Ada yang kata begitu, tapi tak majoriti lah. Cerita dia, after kita bangun rakaat kedua tu, kita takbir 5 kali aja lah. Lepas itu rakaat kita kedua. Walaupun kita takbir pada rakaat pertama kita 5 kali kerana kita ikut imam. Itu lebih afdal lah, lebih aula. Ada dia pendapat majoriti ya. Okey, bacaan macam bacaan sunat yang lain open, tapi sunnah yang tapi bacaan digalakkan rakaat pertama sabbih, rakaat kedua hal atas lah, macam Jumaat juga. Tu hadis Nu'man bin Bashir la sunat Abi Daud. Ataupun kita juga boleh baca rakaat pertama Qaf iqtarabatis sa'ah, rakaat kedua apa Syekh? Rakaat kedua apa? Qaf wa Qur'anun Majid Qaf apa? Qaf. Betul lah. Qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat pertama. Yang kedua baca hal atta, iqtarabatis sa'ah. Tadi siapa ya? Tapi dua-dua ni ada yang salah. Dan boleh saja kita baca mana-mana surah yang lain. Cuma 2 surah ni ataupun 4 surah ni, Sabbihis, hal atta dengan Qaf wal Qur'anil Majid dengan iqtarabatis sa'ah, surah yang digalakkanlah untuk hari raya. Dan kalau boleh kita baca surah berkenaan. Saya tengok jaranglah semayang imam ataupun masjid tu baca Qaf dan iqtarabatis sa'ah. Al-Qamar yang mana? Rakaat pertama baca Qaf, rakaat kedua Al-Qamar tu yang mana satu lah? Iqtarabatis sa'ah lah. Bukan? Yang tu lah. Tak. Al-Qamar surah yang mana? Iqtarabatis sa'ah tu panggil surah apa ya? Ingat Ustaz kerti belaka? Iqtarabatis sa'ah tu surah apa namanya? Qamar lah tu. Betul lah tu. Tapi boleh lah baca mana-mana surah pun. Biasa masjid ni dibaca sabih dengan hal atas je. Pasal kalau baca waktu mungkin panjang sikit ke macam mana, tak tahulah. Ataupun memang imam tu tak hafal lah. Cerita dia. Kita pun tak hafal. Ya tak? Lepas tu, tak ada azan, tak ada iqamah ya. Tak ada. Tapi ada dilakukan pada zaman selepas Rasulullah SAW. Ada dilakukan oleh Muawiyah. Ada dilakukan oleh
apa nama, Hajjaj, dan ada dilakukan juga oleh Abdullah bin Zubair mengikut riwayat-riwayat dan asar yang ada. Tapi ia tertolak dengan hadis Nabi SAW. Ya, perbuatan ini mardudun bis sunnah. Siapa yang kata begitu? Saya lupa, saya baca-baca kan. Walaupun ada di kalangan sebahagian sahabat yang buat, tapi ini tertolak dengan sunnah Nabi, kerana Ibnu Abbas sebut dengan jelas dalam buku Sunan, Shalla Rasulullah al-Aid bighairi azan wala iqamah. Masa Muslim tak silap saya. Nabi semayang hari raya tidak dimulai dengan azan atau iqamah. Tak ada azan, tak ada iqamah. Dan sebagai ulama kata boleh jadi mereka ni tak sampai hadis kepada mereka. Mereka tak tahulah itu yang Nabi lakukan. Dan apa yang mereka buat itu disebut sebagai muhdas. Muhdas. Dan buku fiqh mazhab Syafi'i pun disebut muhdas. Awwalaman ahdasal azana wal iqamah al-Hajjaj. Ya. Awal-awal orang yang melakukan azan dan iqamah. Awal-awal orang yang buat benda baru. Ahdasan ni makna buat benda baru. Ringan sikit kot. Kalau disebut buat bid'ah jadi kasar pula kan. Ialah Hajjaj. Ada yang kata Abdullah bin Zubair. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', kalaulah asar ini sahih, mereka tidak sampai hadis kepadanya. Itu kata-kata yang biasalah. Sebab ada juga dalam bab-bab yang lain, ada sahabat juga buat benda yang seolah-olah macam tak dibenarkan lah. Tapi mereka tak sampailah hadis kepada mereka. Okey. Apa lagi ya? Tak ada. Itu je lah kot. Lepas tu dia tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah sembahyang raya. Dan imam tak digalakkan untuk sembahyang apa-apa. Sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Kalau dia nak sembahyang selepas sembahyang, dia balik sembahyang kat rumah. Itu sunnah. Pasal Nabi tak sembahyang selepas hari raya, melainkan Nabi sembahyang di rumahnya 2 rakaat. Itu ada hadisnya. Nabi masuk-masuk terus duduk untuk bersedia memberi khutbah. Nabi tak ada sembahyang sebelum pada itu. Termasuk tahiyatul masjid. Ya. Jadi kalau imam masuk tu jangan tahiyatul masjid. Nanti orang akan anggap ada qabliyah hari raya. Dan standard mazhab Syafi'i pun imam tak digalakkan sembahyang ketika, tak silap standard lah, ada khilaf bab ni. Ada ulama kata boleh aja imam sembahyang tahiyatul masjid. Tengoklah macam mana. Tapi makmum boleh saja. Makmum boleh saja ya. Kalau mazhab Syafi'i makmum boleh saja. Walaupun ada juga yang tak benar kan. Ada sebagai ulama dia kata tak boleh. Imam ke makmum sama saja. Dia tak boleh sembahyang sebelum dan selepasnya. Okey, lagi tak ada kot. Zikir hari raya tak ada. Tak ada zikir secara khusus. Jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak ada istighfar lah. Astaghfirullahalazim, tak ada. Assalamualaikum, bangun bagi khutbah. Ya. Tapi banyak buat begitulah kan. Ada lepas mayat zikir ada? Tak ada. Anda tak pernah jumpa lagi lah rasanya. Ada? Ha? Kelantan banyak ke dia? Tak ada. Tempat kita, masjid tempat kita 3 masjid kita duduk semaya tu, kalau kubur geting belukar. Tak je buat gitu. Biasa Assalamualaikum, senyap email tengah nak naik khotib. Ada wirid lagi. Buat apa wirid waktu tu? Ha? Zikir apa dia baca? Zikir lepas semayang ke wirid si ya? Lepas tu? Oi, khutbah tu? Oh, dia tak khutbah? Semayang saja? Weh, baru tak khutbah? Memang khutbah ni tak wajib. Tapi sebaik-baiknya khutbah lah. Oh, pelik tu. Okey, tu je lah kot. Ada soalan tak? Anak-anak perhabis lah. Habis dah bak raya. Penat dah. Next nanti nak bak lain pula. Apa dia? Aduh, lenguh duduk berlenguh. Sejam lah Syah? Tengok Syah sejam lah? Sejam 5 minit kot. Start pukul 8 tadi. Ha? Oh, takbir rumah ke rumah malam hari raya. Anak pun ada buat juga dulu. Masa duduk flat dulu memang dia pergi rumah ke rumah takbir.
Tak tahulah macam mana ya. Tapi kat kampung tak ada. Kampung Kelantan pun tak ada. Kampung Sak Benang pun tak ada. Kalau ada pun ujung-ujung ni je orang kreatif kan, nak bagi hidupkan suasana bertakbir. Anda ingat tak ada masalah kot. Tak tahulah nak cakap tak tahu je. Kalau tanya Mufti Selangor pun saya ingat dia pun kata tak ada fatwa lagi bab ni. Isu kecil sangat ni tak payah cara Syekh. Nak rasa lah rasa. Anda ada juga WhatsApp dia bila ada, Ustaz dah ada fatwa belum? Belum. Ingat semua negeri nak fatwa benda-benda macam ni. Tak ada. Terpulang kepada ahli-ahli ilmu lah yang ada ilmu untuk beritahu pendapat dia kan. Mungkin saya kata boleh, alasan saya begini. Mungkin orang ni kata tak boleh, alasan dia begitu. Macam tu je nak cari fatwa. Kadang tak ada fatwa dalam banyak hal. Kalau ada hot standard dalam mana-mana buku fake kita tengok lah kan. Kalau tak ada, tapi benda ni benda baru, saya ingat tak ada disebut. Tapi saya yakin lah akan ada orang kata boleh. Dan dia merujuk kepada hadis-hadis am takbir. Itu kaedah biasa. Benda-benda baru yang muncul ni dia akan guna hadis-hadis am lah. Betul tak Ustaz? Di mana takbir dia kata tak ada disebutkan tempat apa gitu ini, dia masih tertakluk di bawah naham takbir. Saya yakin dia akan kata begitu. Macam logik juga. Ya tak? Cuma jangan disandarkan pada Nabi dan jangan diwajibkan, bahkan jangan dirutinkan lah. Tapi kalau seorang buat dia jadi rutin akhirnya. Tapi saya yakinlah hak kata boleh dia akan guna kaedah macam tu. Pasal nak cari yang spesifik memang tak ada kan. Mana ada rumah-rumah gini. Tapi saya yakin juga atau saya rasa ada juga orang kata tak boleh ni. Alasan dia Nabi tak buat. Cerita dia gitu lah. Ya? Jadi tak tahulah kan. Tapi saya personally saya tak ada apa masalah kot. Mungkin dia nak hidupkan suasana apa gitu ini. InsyaAllah ta'ala ya. Payah juga kan. Nanti kita kata boleh, kata ahli bidah pula. Kalau kita kata tak boleh, dia kata wahabi pula. Jadi macam mana tu? Tahu lah. Dia macam kita kata ziarah rumah-rumah after raya pun sama juga. Kita nak cari naik spesifik memang tak ada lah. Tapi galakan berziarah tu ada secara am macam tu je. In spesifik tak ada. Sebab dia hari raya ni asalnya ialah dia disyarakkan. Adapun dari sudut peramalan kita apa gitu gini, dia back kepada adat bila orang berhari raya macam mana. Ya. Mungkin hari raya orang Melayu, hari raya dengan bangsa lain mungkin tak sama. Sama-sama raya puasa, tapi cara dia berhari raya. As long as dia tidak bercanggah dengan syarak. Saya ingat this is open. Ya. Betul tak? Ya. Boleh tu? Cukup tu? Okey lah. Aku dekat Azhar, saya cuma aku lebih-lebih bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah.